Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim. Rasanya kita berhenti pada muka surat 105. Betul ya? Iaitu kita masuk bantahan dan tanggapan dalil yang kedua, iaitu bantahan terhadap muka surat 96, iaitu golongan-golongannya engkar hadis, engkar sunnah. Mereka baca ayat 9 daripada surah Al-Hijr, iaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksud ayat ini, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi apa dia kata? Ayat ini menunjukkan bahawa Allah menjamin akan menjaga keutuhan Al-Quran, sedangkan As-Sunnah tidak. Sekiranya As-Sunnah dapat dijadikan hujah, tentu Allah akan menjaminnya. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal yang dia kata tu. Jadi kenapa kita perlu kepada Sunnah, sedangkan ada dalil menyatakan Allah pelihara Al-Quran? Adakah kamu tak percaya? Para ulama hadis menyatakan secara apa? Ghairu sarih. Maknanya secara tidak nyata. Secara nyata pada ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, secara nyata Allah memelihara Al-Quran. Secara nyata hadis tidak masuk dalam situ. Sebab itu timbulnya hadis dhaif, hadis palsu. Quran tak pernah orang kata dhaif. Itu secara sarih, secara nyata Allah memelihara Al-Quran. Tetapi secara ghairu sarih, secara yang tidak terang, apabila Allah memelihara Al-Quran, Allah akan memelihara sunnah Nabi dia. Sebab sunnah Nabi itu adalah al-huda, petunjuk untuk memahami Al-Quran, dan itu disokong secara ghairu sarih, secara tidak nyata, secara zahir, tapi disokong oleh nas-nas yang begitu banyak. Bagaimana sunnah itu sangat-sangat dipelihara. Baik, kita tengok apakah jawapan tuan kita ini. Muka surat 105. Adapun yang dimaksudkan dengan istilah hifzul zikr, hifzul zikr, yakni memelihara az-zikir, pada ayat 9 surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna zikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hifzul zikr di sini memelihara az-zikri, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jawapan dia, tidaklah terbatas pada perlindungan terhadap Al-Quran sahaja, melainkan mencakup peraturan Allah serta peraturan yang diundangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menetapkan erti zikir itu lebih umum
daripada hanya Al-Quran sahaja. Tuan kitab kita kata, kalau kita nak jawab secara bahasa, di sini Allah saja pakai perkataan nazzalna dzikra. Allah boleh kata nazzalna al-Quran. Dan semua orang tahu al-zikra di sini adalah Quran. Macam mana kita tahu al-zikra di sini Quran? Sedangkan dalam ayat lain dia kata yahdi lil inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa, dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya Quran ini membawa petunjuk ke jalan yang sangat lurus. Di situ dia sebut Quran terus. Tahulah kita itu Quran. Tapi di sini dia sebut az-zikra. Dia tak sebut Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Kenapa dia tak sebut? Ini seolah-olah dia kata ada jawapan pada 43 suratul Nahli, iaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikri, kerana kami memelihara az-zikri. Tanya ahlu zikri jika kamu tidak mengetahui. Maka ulama-ulama tafsir, nanti kita tengok hak dia nak abang dulu. Yang dimaksudkan dengan ahlu zikir dalam ayat ini ialah orang-orang yang memahami dinullah dan syariatnya. Tidaklah diragukan lagi bahawa Allah menjamin sunnah Rasulnya sebagaimana dia menjaminkan kitabnya. Ini terbukti daripada perjuangan ulama yang telah menghabiskan usianya dalam menghafal, menyalin, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu mereka juga tidak lupa mengadakan seleksi yang ketat terhadap As-Sunnah. Kalau kita ambil ayat itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dengan inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan az-zikra, kami pelihara dia. Dengan tanyalah kepada ahlu zikir. Kalau ulama itu dipanggil ahlu zikir kerana dia faham agama, adakah Nabi bukan ahlu zikr? Ulama mengambil ilmu dia. Kalau dikatakan kami memelihara, kami sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir, Al-Quran. Quran turun ke siapa? Quran turun kepada Muhammad. Mungkinkah Quran dipelihara? Muhammad tidak dipelihara. Mungkinkah Quran dipelihara? Tutur kata orang yang menerangkan Al-Quran tidak dipelihara. Sangat tak masuk akal, dia kata. Dari segi bahasa, Allah boleh kata kami turunkan Quran, tapi Allah kata kami turunkan az-zikr, peringatan Allah. Peringatan ini semua orang tahu dua, yang datang daripada Allah secara direct, mutawatir makna, mutawatir lafaz adalah Al-Quran. Yang datang daripada Nabi, tapi daripada Allah, sebab Allah katakan tidak ada hawa nafsu, tidak ada hawa nafsu Muhammad. Yang mutawatir makna dia, tidak mutawatir lafaz dia, iaitu As-Sunnah. Kedua-dua ini masuk di dalam makna az-zikir secara bahasa. Kecuali ikhwan, bagi orang yang tak mau menerima hujah-hujah macam ni, dia nak kata tak sama juga. Itu nampak sangat dia tak mau menerima perkara ini. Imam Ibn Hazmin rahimahullahu ta'ala berkata, di antara para ahli bahasa dan syariat, ahli bahasa ni ulama bahasa lah, ulama nahu, ahli lughah. Di antara para ahli bahasa dan syariat tidak terdapat perbezaan faham bahawa wahyu daripada Allah merupakan ajaran yang diturunkan. Allah kata inna sesungguhnya kami, kata Allah, inna nahnu sesungguhnya kami ini nazzalna dzikra, kami turunkan. Apa yang turun daripada sisi Allah? Wahyu. Apa dia wahyu? Quran dan As-Sunnah adalah wahyu. Kenapa kita kata wahyu? Sebab Allah Ta'ala kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak bercakap urusan Allah dengan nafsu, melainkan dengan wahyu Allah. Allah kata wa ma yantiq an-nutqu, apa yang dia cakap bukan daripada hawa nafsu, itu daripada wahyu. Dan Allah kata kami turunkan. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan wahyu.
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Hazmin, wahyu itu seluruhnya dijamin oleh Allah Ta'ala. Segala yang termasuk dalam jaminan Allah pasti tidak akan hilang atau menyimpang sedikit pun selama-lamanya, dan tidak akan pernah muncul keterangan yang membatalkan wahyu tersebut. Tak akan ada hujah boleh membatalkan perkara ini. Tidak akan ada hujah. Tak akan ada hujah. Kemudian Ibn Hazmin menolak penafsiran lafaz az-zikra dalam Al-Quran yang hanya diertikan sebagai Quran sahaja. Ibn Hazmin kata az-zikra kita tak usah terjemahkan dengan makna Quran sahaja, tapi az-zikra peringatan Allah daripada Quran dan daripada sunnah. Kalau siapa, Ibn Hazmin, ini pandangan Ibn Hazmin, siapa-siapa kata az-zikra itu hanya Quran, Ibn Hazmin bagi hujah. Pandangan tersebut hanyalah dusta yang jauh daripada pembuktian, yang bermaksud mempersempitkan erti zikir tanpa suatu dalil pun. Lafaz zikir dalam ayat tersebut ialah suatu nama yang berkaitan dengan segala yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Sunnah merupakan wahyu sebagai penjelasan Al-Quran. Ini Ibn Azmin punya hujah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika zikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi nyatalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memperjelaskan kepada manusia, umat manusia, kerana banyak ayat-ayat Al-Quran yang hanya dicentum secara garis bersama besarnya sahaja, seperti salat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Sebagaimana daripada bunyi lafaz, tidak dapat kita ketahui apa sebenarnya dikehendaki Allah kepada kita selaku hamba-Nya. Oleh kerana itu perlu dilengkapi dengan penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan Ibn Hazmin. Orang-orang engkar sunnah ni, dia nak kata Allah Ta'ala turun, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, dia buat titik Quran saja. Quran saja, dan kami pelihara hanya Quran saja. Sunnah tak boleh pelihara. Sunnah akan dimakan zaman dan tidak ada kebenaran pada as-sunnah. Ibn Hazmin kata ini dakwaan dari segi bahasa Arab pun salah, dari segi asbabun nuzul pun salah, dari segi maksud akidah ahlu sunnah pun salah. Sebab az-zikr, Nabi sendiri itu dikatakan az-zikr muzakkir. Apa makna innama anta muzakkir? Daripada kalimah zikr, muzakkir, tambah mim jadi isim alat, muzakkir. Kamu adalah orang yang memberi ingat. Karena itu apa yang datang daripada Nabi, kalau Nabi kata tak boleh, sesungguhnya dia datang daripada Allah, tak boleh. Macam mana sahabat kata ini tak boleh, sesungguhnya dia datang daripada Nabi. Sahabat tak akan kata ini halal, sahabat tak akan kata itu haram kalau dia tak belajar dengan Nabi. Mereka akan belajar dengan Nabi. Ini kita panggil marfu'. Marfu'. Benda itu disandarkan kepada Nabi. Uhilla lana, sahabat kata, dihalalkan kepada kami. Sahabat tak sebut Nabi kata halal, sahabat kata uhilla lana, dihalalkan kepada kami. Ini lafaznya marfu'. Bagaimana sahabat tahu benda halal? Wahyu bukan turun pada sahabat, wahyu turun kepada Nabi. Maka bila sahabat kata dihalalkan, Nabi yang akan sebut dihalalkan. Bila Nabi sebut dihalalkan, itu daripada Allah. Itu adalah wahyu daripada Allah. Karena itu wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul beri kepada kamu, kamu ambil. Apa yang Rasul tegah, kamu jauhi. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Ummu Yaqub, sesungguhnya ada larangan-larangan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, kami tetap melarangnya kerana kami dapati di dalam As-Sunnah. Ummu Yaqub kata, mana ada dalam Quran yang melarang wanita menyambung rambut dia, panjangkan rambut dia ke depan? Mana ada larangan di dalam Al-Quran? Kata Abdullah bin Mas'ud,
bacalah ayat wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah kata yang Rasul beri itu kamu ambil, yang Rasul tegah itu kamu jauhi. Bahasa Quran tu begitu, punya tinggi martabat Rasul. Allah kata apa yang aku larang kepada Rasul, Rasul larang kepada kamu, dia tak main dengan sirah tu. Apa yang Rasul beri kamu ambil, apa yang Rasul larang kamu tinggal. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Ummu Yaqub, kalau kau baca ayat ni kau kenallah sunnah Nabi itu di mana martabat dia. Kalau Allah pelihara ayat ini, maka dalam ayat ini suruh mengikut Nabi, Allah akan pelihara sunnah Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Ummu Yaqub. Itu kita dapat daripada hujah-hujah imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Dari bunyi lafaz ayat tadi tidak dapat kita ketahui. Oleh kerana itu perlu dilengkapi dengan penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya penjelasan tersebut tidak ada atau diabaikan begitu sahaja, maka sebahagian besar syariat yang difardukan kepada kita akan gugur. Dan kita tidak mengetahui apa sebenarnya dikehendaki oleh Allah dengan ayat-ayat tersebut bila as-sunnah tidak dijamin. Kalau Allah tidak pelihara as-sunnah, banyak benda akan datang kepada kita dalam keadaan ragu. Ragu. Dalam Quran tidak menyebut waktu zuhur masuk okey berapa. Kita nak sembahyang lagu mana kalau sunnah tak menjelaskan, batas habis waktu, batas tamat waktu. Quran suruh ambil wudu, Quran tak menjelaskan batas wudu. Kalau nak kata batas wudu, dua tempat dalam Quran. Aula mastumun nisa, sentuh wanita dengan kamu keluar daripada tandas. Dua tempat. Kentut tak bercakap, link semua tak bercakap. Habis kita boleh kaitkan batal wuduk begitu begini kalau tidak ada penjelasan daripada as-sunnah. Dan kalau sunnah yang menjelaskan Quran itu Allah tak memelihara dengan sanad yang begitu sahih, tak akan dapat kita benda hak di dalam Al-Quran. Kerana Quran itu daripada sisi Allah, kamu tidak akan dapati pencanggahan di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Tapi kalau Quran itu daripada manusia, kamu akan dapati satu ayat dengan satu ayat akan nampak dia punya lompong dia itu akan nampak. Demi Allah, Allah memelihara as-sunnah, Allah memelihara Al-Quran, Allah juga memberi penjelasan dia akan memelihara as-sunnah. Dalam ayat tadi 44 An-Nahli itu, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada kamu az-zikra. Az-zikra, kami turunkan kepada kamu az-zikra, peringatan kami Al-Quran. Juga apa dia? Ar-risalah itu, risalahnya ada pada Nabi itu adalah az-zikra. Nubuwah beri kepada Nabi Muhammad, litubayyina linnas, supaya kamu memberi penjelasan kepada manusia. Di sini ada perkara penting ikhwan. Apa dia? Yang memberi penjelasan tepat tentang Islam, tentang Quran, tentang wahyu Nabi Muhammad. Litubayyina linnasi, supaya kamu terangkan kepada manusia. Lepas itu kadang-kadang ada beberapa hadis kita tengok Nabi terang lagi, Nabi terang lagi, Nabi terang lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi akan terang sekurang-kurangnya satu hadis 3 kali. Dia ulang. Bahkan dia pernah ulang sampai 7 kali. Kata Ibnu Umar, ada beberapa hadis Nabi ulang sampai 9 kali. Oh, dahsyat. Ini ada dalam satu kitab nama dia Mualliman. Nabi Muhammad itu guru kami. Sangat menarik buku ni. Buku ni kita kena simpan seorang satu. Nabi dia panggil sahabat lagu mana. Kadang-kadang dia panggil sahabat dengan nama gelak, kadang-kadang dia panggil sahabat dengan nama penuh. Dia sembang dengan sahabat, mata Nabi duduk macam mana. Kita duduk baca Syama'il Muhammadiyah, nak tahu Nabi makan kurma ke apa ke, nak tahu tu aja. Tapi yang ulama sunnah sendiri tulis ini sangat menarik. Dalam dia sembang-sembang dengan kawan dia, dia akan pegang bau kawan dia, dia akan picit bau kawan dia. Ini sunnah Nabi. Kadang-kadang dia panggil Abu Bakar dengan Ibnu Quhafah, anak kepada Quhafah. Kadang dia panggil nama penuh. Abdullah bin Osman dia panggil kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun lupa nama dia Abdullah. Abu Bakar dia lupa, apa yang nama aku Abdullah. Dia panggil nama betul.
Dan kita pun sunnah Pak Hamid. Kadang-kadang kita sembang orang, kadang-kadang kita panggil ya Haji Hamid bin Abu Bakar bin Abu Hasan silap. Hamid bin, kadang-kadang kita panggil nama penuh. Itu sunnah. Itu adalah sunnah, bukan pasal buang tabiat apa kan. Tak, memang sunnah. Dia kata dia ni buang tabiat. Tak. Itu adalah sunnah Nabi. Begitulah Allah Ta'ala pelihara supaya Nabi itu litubayyana linnasi, bagi penjelasan. Nabi kata riba tak boleh. Mai satu masa Nabi hurai pasal riba sampai sahabat ni takut, bertubi-tubi. Nabi serang riba ni sampai sahabat faham kedudukan riba. Nabi serang, beberapa hadis-hadis menceritakan Nabi terang pasal tanda-tanda kiamat. Kadang dia terang dalam keadaan sepitas lalu. Ada bab yang dia rasa penting, dia terang tu sampai sahabat kata kami tahu dah. Macam qaulu zur wa syahadatu zur aqul walidain, dalam hadis Bukhari kata Abi Bakrah, Nabi terang tu sampai dia penat. Sampai dia penat. Nabi kata ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku terang dalam senarai dosa besar ada yang paling besar. Dosa tu dah besar, tapi yang besar tu ada dalam yang besar. Kata Abi Bakrah, Nabi punya terang, hatta qulna laitahu sakata. Sudahlah ya Rasulullah, cukup-cukup kami faham. Tapi Nabi terang tu, kata Abi Bakrah, sampai dada dia berombak. Nabi kata apa dia? Dosa besar tu apa dia? Aqul walidain, derhaka mak bapak. Nabi kata qaulu zur, kamu cakap bohong sampai rosak hidup orang. Wa syahadatu zur, kamu jadi saksi bohong sampai rosak hidup orang. Nabi ulang 3 benda ni, Nabi ulang. Kata Abi Bakrah, kami faham ya Rasulullah, kami faham. Kau cukup dah Rasulullah, kami nampak kau ni penat. Nabi kata tak, belum tentu orang yang dengar tu faham. Nabi kata Nabi bagi tahu betul-betul punya. Pasal apa? Litubayyana linnas. Memang kerja dia beri penjelasan. Pasal itu dalam safar sahabat tanya, Nabi berhenti, Nabi jawab. Dalam perang sahabat tanya, Nabi jawab. Dalam di rumah dia macam hadis Muslim, dia bahasa kita kan, dia baru letak pungkok nak rehat balik rumah, tak tahu dengar Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, Nabi kata dia ni mai pula dah. Aisyah tengok benda tu, Aisyah tengok. Nabi bangkit, Nabi keluar, Nabi senyum, Nabi tanya, dia tanya, Nabi jawab, Nabi masuk balik. Aisyah kata ya Rasulullah, tadi cara hang cakap tu dia ni mai pula dah. Cara hang cakap tu macam tak seronok ah. Nabi kata apa? Litubayyana linnas. Allah hantar aku untuk bagi penjelasan kepada manusia. Ya, dalam hadis yang kita duk baca selalu kan, sahabat tu mai masuk dalam masjid, sembang dengan Nabi, tanya tu fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Datang nak tanya pasal Islam. Dalam duk tanya lama nak terkencing. Terus pergi tang depan mihrab, balas kencing. Perung bagi. Karang badui. Sahabat lain nak buat lebih kurang. Nabi kata tak. Kamu diutuskan untuk membawa rahmat. Kamu diutuskan untuk mengajar orang, untuk bagi penjelasan, untuk memudahkan orang. Bukan kamu diutuskan untuk menyusah orang. Ambillah ayam, satu cerek, Nabi kata, itu atas kencing dia. Ataupun dalam riwayat lain, ambil tanah, pergi tutup balik atas tanah itu. Ini semua menunjukkan apa? Litubayyana linnas. Dia nak bagi penjelasan. Baca khutbah, kawan bertanya, mata sa'ah, bila kiamat? Ini baca khutbah ni. Kita kalau baca khutbah, Assalamualaikum Ustaz. Ni ayat tadi dalam surah apa? Makmum tanya lagu tu pada khatib. Bukan khatib yang marah. Orang masjid nanti marah. Bahlul cakap bagi lawa jemaat. Tak, Nabi baca khutbah. Aina mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Nabi diam. Sahabat kata mungkin Nabi tak dengar. Sahabat kata tak, Nabi dengar, tapi Nabi tak syok orang tanya lagu tu. Tapi sebenarnya Nabi nak habiskan apa dia cakap tu dulu, baru dia jawab. Aina sa'il, mana orang yang tanya? Ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nabi kata ma'adatta laha. Kalau kiamat berlaku, hang ada apa? Kalau kiamat tu berlaku, hang ada apa? Apa ada kat hang? Dia kata, aku puasa macam biasa, aku sembahyang macam biasa, zakat macam biasa, tapi hari-hari aku semai cinta aku pada Allah dan Rasul.
Nabi kata kalau macam tu, hang duduk tak mana kiamat berlaku, anta ma'a man ahbabta, kau kan sentiasa bersama orang yang kau kasihi. Nabi layan. Pasal apa? Litubayyana linnas. Memang dia tu bagi penjelasan. Ahlu Sufah, kata Imam Qurtubi, 450 orang. Dia layan. Bahkan kita bacakan hadis baru ni pasal apa, baca doa makan kan, apa nama dia, Al-Miqdad. Jadi tetamu 3 orang jadi tetamu Nabi. Nabi kata di belakang rumah aku ada 3 ekor kambing, pilah apa? Hampa pun tak ada apa, aku pun duk makan susu kambing tu lah. Tapi Nabi tak menega lah, satu tin tu RM45. Nabi abang, aku ada. Api dah perah. 3 orang pergi perah makan. Perah-perah, dia kata kita kena perah kat Nabi sama. Sejauhan tinggal. Bila mai waktu malam, Nabi keluar, Nabi masuk masjid. Nabi tengok berapa orang tidur, berapa orang tak tidur lagi. Nabi buat tahiyat. Nabi nak keluar. Bila Nabi nak keluar, Nabi tengok ada susu dia letak tempat Nabi. Nabi minum bismillah. 3-4 hari, Nabi mai pula, tengok-tengok susu tak ada. Nabi pergi tempat susu tu tak ada. Nabi baca doa. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, kalaulah ada orang bagi aku makan, hang bagilah balik kat dia makan. Kalau ada orang sanggup bagi aku minum, hang bagilah kat dia balik minum. Nabi punya ingat apa dalam kepala, mungkin kawan tu tak letak susu hari ni, dia tak ada susu, dia tak ada makanan, dia sendiri tak ada, macam mana dia nak bagi kat aku? Maka Nabi doa supaya Allah bagi makan kepada dia. Kan? Mai sahabat tiba-tiba mai bangkit, sahabat tu Miqdad bangkit, dia bawa susu 1 baldi. Dia bagi Nabi minum. Nabi bagi kat dia minum. Dak, kau minum ya Rasulullah. Kau minum. Tu Nabi kata kat dia, apa jadi malam ni? Dia kata, dak, susu Rasulullah tu memang duk ada, saya yang berdaya. Saya yang berdaya Rasulullah. Lepas berdaya saya memang rasa bersalah diri. Setan memang kacau saya makan susu Nabi tu. Jaga selagi Nabi doa nanti mampu. Saya tengok Rasulullah duk baca doa, kira saya dah kena dah. Nabi kata, dak, aku bukan doa bagi hang susah. Aku doa, mungkin kawan yang selalu letak susu tu dia tak ada susu hari ni, aku doa lah supaya Allah bagi kat dia makan. Saya lah orang tu ya Rasulullah. Punya seronok dia dapat doa Nabi. Nabi bagi penjelasan. Pasal apa? Litubayyana linnasi. Memang kerja Nabi bagi penjelasan. Betul lah. Innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla. Apa? Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Kamu bagi ingat dan kamu tak ada hak untuk paksa orang yang kamu bagi ingat. Kami tidak utuskan engkau Muhammad untuk menjadi hafizah. Apa dia? Pengawal 24 jam pada orang tu. Kau kena terima apa yang aku bagi. Tidak. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kami hantar kamu Muhammad sebagai saksi kami, sebagai pemberi ingat sebagai pemberi ingat, pemberi khabar gembira, wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Kamu penyuruh kepada jalan Allah yang sangat terang menderang. Jelas jalan Allah ni Ta'ala, sangat jelas. Sehingga kan kalau ada orang menerima penjelasan sunnah, dia tak ikut. Apa Allah Ta'ala kata? La ikraha fid din. Jangan paksa dia. Qad tabayyana rusydu minal ghaib. Aku dah tunjuk kepada dia petunjuk dan kesesatan. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa yang menolak taghut, dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dia telah berpahut pada tali yang kukuh, ikatan yang kuat, tidak akan putus dah. Jadi kalau dia tak mau terima, dia di atas jalan yang sangat rapuh. Begitu ikhwatul iman. Baik. Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir setelah membawa ayat di atas ini, seorang lagi ulama kita, dia juga memberi penjelasan ayat 9 daripada surah Al-Hijr. Ia berkata, konsekuensi daripada ayat ini adalah bahawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap terpelihara dan sunnahnya juga dijaga Allah. Ini ulama sunnah cakap.
Ikhwan ulama sunnah, dia akan memelihara sunnah. Kalau ada ulama sunnah, dia jaga parti, dia ulama parti, dia bukan ulama sunnah. Itu mau faham elok-elok. Kadang-kadang hadis dia baca tu betul, tapi maksud dia tak betul ya. Saya tak berani nak komen lebih pakcik kan. Kita pun baru duk taktih kan. Depa ni kadang-kadang ada doktor, tapi awak depa cakap macam tu ah. Kadang-kadang buku hak depa baca tu ada juga kat kita. Bila kita dengar depa cakap, kita rasa dia rujuk buku ni. Betul lah, kita pergi buka. Tapi penulis itu tulis bukan rentak ayat macam tu. Sebagai contoh dalam hadis Bukhari, kan? Dalam hadis Bukhari kan ayat walam yalbasu imanahum bizulmin. Janganlah kamu campur iman kamu dengan kezaliman. Ini hadis Bukhari. Bila turun ayat ni, sahabat susah hati. Sahabat datang kepada Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, di kalangan kami ni siapa yang tak buat zalim? Di kalangan kami ni siapa yang tak terlibat dengan zalim? Maksud apa dia? Rentak ayat tu sahabat merujuk zaman jahiliah depa. Zaman jahiliah dulu, siapa yang tak terlibat dengan benda-benda inayah diri sendiri ni? Tiba-tiba turun ayat iman jangan campur dengan kezaliman. Kami ni lah ni beriman, dulu pernah buat zalim. Habis Quran kata jangan campur. Habis kami punya posisi macam mana? Maka dalam hadis Bukhari Nabi bagi penjelasan. Nabi kata dak, bukan makna lagu tu. Nabi kata zalim di sini seperti mana hamba saleh berkata pada anak dia, Luqman berkata pada anak dia, wahai anakku, janganlah kamu buat syirik, kerana syirik itu kezaliman yang besar. Maka zalim di situ bukan zalim pergi katuk kepada orang. Zalim di situ syirik. Janganlah kamu campur iman kamu dengan zalim. Maksud dia janganlah kamu beriman pada Allah tapi syirik duk ada lagi. Itu faham ayat tu. Ulama sunnah hari ni dia baca hadis ni, dia kata sahabat pun mengaku dia buat zalim. Tambahlah kita, mana parti tak buat zalim? Kepala otak hang lah. Dia baca hadis yang betul. Inilah sebahagian daripada Khawarij, membaca hadis betul tetapi memesongkan maksud, membela parti. Saya hanya nak mempertahankan hadis tu. Tengok sahabat jigir semacam saya hanya mempertahankan hadis tu kan. Tengok Samsul jigir Pak Mik, saya pun nak percaya kan. Jadi saya cuma kata saya cuma nak mempertahankan hadis tu. Saya bukan kata siapa-siapa. Tapi saya pelik bila orang ni duduk di atas pentas parti, dia boleh baca hadis Bukhari bukan membela sahabat. Bahkan di atas pentas parti dia sanggup kata sahabat pun orang zalim. Apa ini? Ini Khawarij. Inilah hasil kita kata ke orang Khawarij. Akhirnya dalam hadis Muslim, idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Bila kamu suka kata orang tu lingkup, orang tu lingkup, Nabi kata kalimah lingkup tu mai pada kamu balik. Bukankah Ali ketika menyatakan tentang Khawarij tu apa dia? Kalimatul haq. Khawarij selalu cakap kalimah yang benar, tapi uriduha, dia maksud dengan kebenaran itu maksudnya batil. Apa kena mengena pengakuan sahabat dalam hadis itu dengan parti kita orang tuduh zalim ni? Apa kena mengena? Sahabat pernah betul ke? Sahabat pernah gula ke? Awak kepala otak jadi kembali kepada kita kembalikan di sini. Dia tak boleh Pak Mek kan. Dia terlajak kan. Terlajak perahu boleh berunduk kan. Terlajak kata mau berhenti bang. Baik, di antara dalil yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW terpelihara ialah Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Terpelihara. Bila Allah Ta'ala kunci Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang khatam, Nabi yang penyudah, habis tak ada siapa boleh buka syariat baru dah. Tak ada siapa boleh buka sunnah baru, tak ada siapa boleh ajak zikir baru, tak ada siapa. Allah dah tutup pintu ibadat, penunjuk dia, pemberi bimbingan dia, habis tak ada dah, tak ada pengganti. Nabi ni, Rasul ini punya martabat, dia bukan martabat khilafah, ganti mengganti, tidak. Dia berhenti di situ. Tak ada dah.
dan syariatnya sebagai penutup segala syariat. Allah Ta'ala tutup segala syariat dengan syariat Nabi Muhammad. Habis. Yang Nabi bawa itu sunnah, yang Nabi cegah itu mesti kita jauhi. Habis, tutup. Habis, tutup. Kalau Nabi buat ba'diyah, kita buat ba'diyah. Nabi buat qabliyah, kita buat qabliyah. Yang Nabi tak salat, kita tak boleh salat. Yang Nabi tak puasa, kita tak boleh puasa. Tak boleh, tutup. Pasal dia Nabi penutup. Ni dia bagi petua pula Abang Amin. Siapa-siapa yang jodoh tak main lagi, puasa hari birthday dia. Ada. Ni. Ni nama dia Sepahit Kurma. Nama rancangan tu Sepahit. Ini satu rancangan baru, kan? Adakah hang boleh pergi bagi fatwa lagu tu? Saya paling pelik bila dia bagi fatwa lagu tu, depan dia tu ada sahibu samaha tertunggak, nak kata apa? Ini dalam rancangan Sepahit. Ini baru punya rancangan. Awak pergi cakap macam tu. Satu Malaysia dengar orang ambil kertas, ambil pen, tulis, oh puasa hari birthday. Apa dalil dia? Mudah. Nabi beranak hari Senin, Nabi puasa hari Senin, maka Nabi puasa hari birthday dia. Kita kena puasa hari birthday kita. Birthday kita hari apa kita beranak? Kalau Nabi puasa hari Senin, kita nak puasa hari apa? Kita bukan beranak hari Senin. Silat-silat kita beranak keluar hari. Tak ada hari. Kita beranak hari Rabu, puasa tiap-tiap minggu hari Rabu. Ini orang yang tidak tahu makna Nabi Muhammad, Nabi penyudah. Dia duk ingat Nabi Muhammad, Nabi penyudah tu lepas Nabi tak ada Nabi dah. Dia faham macam tu. Bukan sekadar faham lagu tu, kena panjang sikit. Tidak ada syariat, tidak ada sunnah, tidak ada apa, melainkan yang Nabi bawa saja. Kunci ke situ. Tak. Puasa. Dia kata insya-Allah buat. Insya-Allah Pak Min. Insya-Allah buat. Mujarab, dia kata banyak-banyak dah lepas dah buat, dapat jodoh. Lepas tahun tu dapat jodoh, dia kata. Tak ada. Kita kata kalau ada jodoh pun bukan pasal puasa tu. Tak ada. Pasal Nabi tak puasa. Sahabat tak buat lagu tu, tidak ada riwayat. Bila kita kata puasa pada hari birthday kita bawa syariat baru. Kita duk pergi buka balik Nabi tu sebagai Nabi penutup, kita duk pergi buka balik. Memang kita tak mengaku jadi Nabi, tapi kita seolah-olah mengaku pembawa risalah yang baru. Kita boleh buka. Dan saya punya ingatlah Pak Amin, ingat lagu mana? Kawan yang macam ni lagi bahaya daripada kawan yang mengaku jadi Nabi. Pasal Mek jadi Nabi kita sepak tu lagu tu senang Pak Amin. Nabi sangat lah ni. Kan? Jentik dalam telinga dia, telefon pergi masuk Perak Road. Tahu dah. Nabi sangat. Tapi yang tak mengaku jadi Nabi, bagi fatwa lebih teruk daripada syariat Nabi, ini cukup bahaya. Boleh, dia kata, boleh. Apa salahnya? Dia kata, apa salahnya? Tak boleh. Kita tak boleh terima. Pasal itu dia kena bawa dalil. Apa awak cakap itu? Allah memelihara sunnah. Allah pelihara Quran. Allah pelihara sunnah. Baik, dia kata apa lagi? Umat manusia diperintah Allah agar beriman dan mengikut syariatnya sampai hari kiamat. Kita ikut sunnah sampai kiamat. Kiamat ada dua kan? Imam Ghazali kata, satu kiamat nama dia sughra, satu kiamat nama dia kubra. Kiamat kubra ni kiamat langit nak pecah, ingat? Itu kiamat besar. Kiamat kecil apa dia? Imam Ghazali kata mati. Idza mata faqad qamat qiyamatuhu. Bila kawan tu mati, kiamatlah untuk dia. Maka dua keadaan ni barulah riwayat hidup kita selesai atas muka dunia. Selagi tak jadi, sembahyang cara sunnah, puasa cara sunnah, cakap cara sunnah, apa pun cara sunnah, kena buat cara sunnah. Sajalah kami kan ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Satu sunnah yang berkaitan dengan orang perempuan, kan? Juga satu sunnah berkaitan dengan orang jantan yang agak sukar kita buat. Apa dia? Ni sorry to say lah, tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa. Saja cakap tak ada apa-apa. Apa dia? Isteri-isteri Nabi, bila mereka keluar daripada rumah, mereka berpakaian biasa.
Dia pakai baju cantik-cantik semua, perhiasan di tangan ni dia suka tanggalkan. Kalau dia pakai satu cincin yang biasa, maksud dia orang bila tengok dia, orang nampak biasalah dia pakai cincin. Dia kata kita pergi satu, orang putih panggil apa, satu majlis besar-besar, satu what we say, dia bila kat PAH tak ada, dia tak main. Kan? Dia satu majlis lah, kita pergi satu majlis agak besar. Biasa kita ni kita sarung balik. Yang duduk dalam lemari buka balik satu macamnya gondu macam arak semalam tu dia punya gondu. Tengok cincin dia tu semalam arak mai tu. Jari ni. Yang tu kalau berotoh kepala kita mah bonjoy ya. Tu dia punya gondu cincin dia pakai dua. Kan? Dr. Rodi tu usyar. Dia kena satu ayat dengan doktor semalam, dia balik terus. Tak apalah, dia tetamu kita. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kita mula pasang balik. Mana gelang-gelang yang kita tak pakai di tangan, kita ambil, kita pakai balik. Salah kah? Tak salah. Tapi dari segi akhlak, ada orang duk tengok kita. Kita pergi satu majlis kan, dia tak mesti kenduri ke apa-apa majlis yang kita rasa ada pandangan orang. Memang kita pakai baju elok. Tak, itu memang pakaian kita. Tapi Quran kata pada tabarruj al-jahiliyah kena jaga. Saya ingat bila sampai bab tabarruj, selalu saya dengar orang kata tabarruj tu apa dia? Perempuan tak boleh pakai baju terang. Dia jangan pakai merah sangat, itu tabarruj. Saya pun duk cuba tengok ayat surah Al-Ahzab yang cakap pasal tabarruj. Tabarruj ni dia bukan merujuk kepada warna baju, tak. Dia merujuk kepada perhiasan. Bila keluar daripada rumah tu, perhiasan dia pakai tu, Quran kata pada isteri Nabi, jangan kamu keluar rumah dengan tabarruj wanita-wanita jahiliah. Kita keluar rumah, jangan keluar rumah kita set badan kita tu satu perhiasan, kira tangan kita ni lepas lagu tu ya. Kata apa saya apa? Dia kata keras berat. Nak angkat dengan lima jari bawa cincin. Kepala tunduk lagu tu ya. Oh, dia kata bini hang tawaduk apa? Dia kata tu dia berkerak-kerak dia buah dia. Tengok. Salah ke? Tak salah. Memang emas untuk perempuan, sutra untuk perempuan. Tapi Quran kata ada mata orang miskin duk pandang kita, dia kecap leher dia telan. Kita ada di rumah, pakainya. Kalau isteri kita jawab, Ustaz, kalau pakai di rumah siapa nampak? That's wrong with your statement. Yang tu silap. Yang tu silap. Kita nak pakai. Potong ikan, potong. Pakailah. Biar ikan nak mati tu duk juga yang mata tengok kita. Dia ni putih anggur pun satu macamnya gondu. Yes. Itu baik. Kita duduk dalam rumah kita keliting pakai. Dan selalu saya kata kadang-kadang kita hak lelaki ni pun kita ada baju batik di rumah. Iron baju batik cantik-cantik, iron seluar cantik-cantik, buka stoking baru, pakai, duduk di rumah. Kata kat bini kita, main kopi satu. Tak kata kopi. Hamba kopi kat aku satu. Bini nanti kata, abang ni nak pergi mana? Dah tak pergi mana? Dengan batik ni, tak pergi mana? Pasal apa? Pasal Quran suruh aku cantik-cantik depan hang. Aku nak bagi yang cantik ya. Hang aku pakai baju ke tak pakai baju? Hang bagi tahu lah. Dia kata, dia nanti dia kelipok kan. Dia kata, mai baca bacaan kecil manis tak? Tengok tinggi ke tak tinggi? Tak ada, kita lagu tu. Orang tua cara orang tua, orang muda cara orang muda. Pakai jubah air yang cantik-cantik jubah, sebelum pakai kepiah duduk di rumah. Tak buat apa, tengok TV, buka buku, makan nasi. Bang, hari ni tengok TV pun pakai jubah. Salah kan? Tak salah kan? Hang nampak aku cantik ke? Hang nampak aku cacat ke? Nampak cantik lah abang. Okey, alhamdulillah. Hang kalau kata aku cantik, aku dah sampai pada ISO tu. Aku dah sampai dah. Apa dia? Aku kena cantik depan mata hang, hang kena cantik depan mata aku. Cantik.
Saat ni kita rasa nak keluar rumah, pakai juga segak-segak. Tapi beberapa perhiasan kita kurangkan sikit. 10 jari, tinggallah cincin 2 jari cukup lah. Ataupun 1 jari. Biasa keluar. Rompak pun tak kena, kerat tangan di luar pun tak kena. Cantik. Salah, saya tak kata salah. Tak ada salah apa. Orang pakai apa? Orang kata nak pakai gelang apa? Gelang lipan. Satu macam ni pun lagu tu lipan bara. Tak salah. Tapi bila kita pergi market lagu tu ada mata duk. Dia kata dia ni kalau tak dapat gelang dapat tangan dia pun jadi ya. Sangat selamat kalau kita boleh duduk di bawah wa innaka la'ala khuluqil azim. Akhlak Nabi, akhlak isteri Nabi sangat Allah pelihara. Semalam kita baca satu ayat pendek dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 6. Allah kata apa dia? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah kata Nabi, sesungguhnya Nabi lebih utama, diutamakan oleh orang beriman daripada diri orang beriman itu sendiri. Dan isteri-isteri Nabi adalah ibu kepada orang-orang yang beriman. Baca ayat tu. Fashion kah? Apakah? Terus kepada cara Nabi didik. Quran kata dalam surah Al-Ahzab, Allah bersihkan ahlul bait daripada ar-rijs, cemar, jejek. Ahlul bait itu Allah bersihkan mereka pasal mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Kadang-kadang dia jadi macam tu susah sikit. Tapi alhamdulillah kita dalam usaha nak ikut ajaran Al-Quran dan Sunnah. Baik ikhwatul iman. Sikit lagi kita baca. Sampai hari kiamat kita pegang sunnah Nabi sampai hari kiamat. Umat Islam diperintah dengan demikian batallah syariat yang menyalahi syariat Nabi. Batal. Batal terus. Batal terus. Siapa bagi puasa hari birthday? Batal. Batal. Bukan kata batal puasa, batal terus. Walaupun kita kata baik, batal kalau tak ada dalam syariat Nabi. Batal. Nak puasa hari Maulud, kalau kebetulan hari Maulud 12 Rabiul Awal jatuh Senin, jatuh Khamis, itu memang rutin kita Pak Mit, Isnin Khamis puasa. Tapi hamba Allah tu Pak Mit tak pernah puasa Isnin Khamis. Kebetulan Maulud jatuh hari Khamis, dia nak gatal pungkok pergi puasa. Ada benda tak kena? Ada benda tak kena? Batal, dia kata. Batal terus. Allah tetapkan syariat beliau serta memeliharanya. Allah akan pelihara yang Nabi bawa. Kerana suatu hal yang mustahil bila ada, Allah mewajibkan hambanya mengikut syariat yang telah lenyap atau tidak terpelihara. Dan ingat, umat Islam telah sepakat bahawa rujukan asasi bagi syariat Islam adalah Quran dan Sunnah. Yang ni kita lupa. Rujukan asasi adalah Quran dan Sunnah. Ya, tapi banyak orang dia buat amalan tak sama dengan Quran dan Sunnah. Saya sajalah kata kan, kita buat majlis tunang. Majlis tunang cara orang Melayu nak kena sarung cincin lah. Kan? Betul Pak Cik Fari nah? Kalau tak ada dia tak panggil tunang. Tunang apa? Cincin pun tak ada, merepek dia. Cara dia tu kan. Salah tak? Kita bawa cincin sebagai hadiah. Hadiah. Tapi tak usah sarung. Tak usah sarung. Kita kata kami ni main nak khitbah. Kita tukar bahasa, kita panggil khitbah. Bukan khutbah. Kalau khutbah menikah dah. Khitbah ni main masuk meminta, lepas tu ikat janji pada masa tertentu nak buat akad nikah. Yang tu nama dia khitbah. Kami main ni nak khitbah anak tuan. Macam mana tuan punya ingat? Anak teruna kami ni kerja lagu ni, umur lagu ni, jenis. Kita cerita lah. Kan? Macam Mak Syarif bawa. Kan? Mak Salmah tengok. Dulu tengok gambarnya, sekarang orangnya. Tengok macam mana. Kan dia kata. Inilah nak Syarif, anak saya. Salmah pun tengoklah. Macam mana? Setuju tak? Kata setuju. Alhamdulillah. Maka kita bila tahu
balik sana dah terima lamaran tu, kita jangan mencemarkan akhlak kita, kita pergi potong trip, pergi khitbah ke atas, jangan. Tujuan khitbah untuk itulah. Kita kata terima kasih lah banyak-banyak kerana terima anak teruna kami yang tak seberapa ni, kan, tak seberapa ni, sebagai tanda seronok lah kami nak hadiah lah satu cincin dekat bakal pono ni lah, hadiah aja. Dia keluar main dengan tutup aurat, kita ambil ni pakcik nak hadiah dekat cik ni, pasal cik kalau Allah izin akan jadi menantu pakcik, bukan orang lain, menantu pakcik atau macam kan, bagi kat dia, cukup dekat tu. Dia pun, pakcik terima kasih banyak-banyak supaya Allah bagi umurnya panjang, kalau pakcik nak mati pun dah lah makan kenduri dulu, betul pakcik pi lah, dah betul punya baca doa cantik, dekat tu je ambil. Alhamdulillah, ya Allah kau berkatilah apa hajat kami ni, hang sampaikanlah dia ya Allah, semua kebaikan ada di sisi hang, hang selamatlah kami daripada benda yang kami takut, dan hang sangat mengetahui makna selamat yang kami minta. Walhamdulillahirabbil alamin. Balik cukup dekat tu. Nak pergi buka cincin kotak tu, nak pergi buka, mana dia ni dia ada di dalam bilik, berkelak, bukan nak jadi orang lain adik-beradik, ni dia cakap dah. Heret mai duduk satu kursi bubuh, satu macam pi sarung, ambil gula satu camca pi jolok. Gula dah naik harga dah. Jolok juga gula tu. Tunang macam ni kita cuba nak mansuhkan. Pasal apa? Tidak ada asas dalam sunnah, tidak ada asas dalam bangsa kita Melayu, tidak ada. Ulama-ulama hadis kata sarung ni lebih mirip tasyabuh kepada Kristian. Selagi tak kahwin dia mirip orang balik sana. Kita tengok dalam gambar Hindustan tu Pak Mi, hari bertunang, hero nak bertunang, bukan kahwin, bertunang. Tak percaya balik, kalau ada filem lama-lama main balik. Tapi ingat, nak ambil pelajaran, bukan nak tengok, ambil pelajaran. Niat itu penting. Innamal a'malu biar niat mau baik Pak Mi, bid'ah pun tak apa, niat mau baik. Niat tu mau jaga. Jadi tujuan tu nak tengok. Dia nanti buat majlis besar-besar, bubuh inai semua turun nak perempuan ni, satu macam punya menari, tukar cincin lah. Tukar cincin itu hari bertunang. Kita cuba nak ubah, kita bagi cincin tapi tak mau sarung, hadiah. Nah, kita nak sarung kat siapa ni? Dekat bini kita ni. Beli satu macam, dia tidur kan, jolok masuk. Pesan kat dia, kalau hang tidur ada rasa benda masuk, jangan tegur apa-apa nah. Cantik bubuh. Dia jaga-jaga esok, what is it? Dia kata, what is it? This is a miracle. I think I'm dream. Not dream lah, akulah beli kat hang. Itu macam kita buat kat dia. Itu cara kita. Yang ni kita cuba nak buat cara kita. Esok kita ada anak perempuan, orang masuk meminta, dia kata ni saya nak, silakan serah cincin. Gula pun tak mau, apa pun tak mau, satu macam punya ikut sunnah. Pasal apa? Nak ambil berkat tu. Bila kita buat syariat Allah, kita mesti dapat berkat. Kita mesti dapat berkat. Ingat, dia kata, ini rujukan asasi, rujukan kita. Kerana kita tak bisa memahami Quran dan menegakkan hujah Allah dalam mengadili hambanya, melainkan dengan risalah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai petanda bahawa pemeliharaan Al-Quran tidak sempurna melainkan dengan dipelihara As-Sunnah. Kita tak boleh hukum orang kecuali hukum Allah lah yang paling adil. Hukum Allah paling adil. Kita tak tahu nak nilai orang, kita nilai manusia dengan syariat Allah. Kita nilai dia dengan sunnah-sunnah Nabi. Dia buat sama dengan sunnah, kita kata alhamdulillah, betul. Dia buat tak sama dengan sunnah, kita nak kata apa? Kita kata sahabat, benda yang kita buat ni memang tak ada lah, memang tak ada. Kita kata lagu tu. Ada satu di antara kaedah usul yang perlu kita ketahui. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi menjelaskan bahawa hadis tersebut termasuk daripada wahyu Allah. Dia kata ada satu usul kita kena tahu. Bila sebut hadis, dia adalah wahyu. Hadis, dia adalah wahyu. Quran baik, hadis baik,
dia adalah wahyu. Baik, dia kata bantahan dan tanggapan dalil ketiga. Ini kita tengok lagi sekali ya. Kita tengok lagi sekali. Dia nak bantah yang ketiga pada muka surat 90 tadi tu. Yang ketiga apa dia? Dalam muka surat 97, dia kata sunnah tidak ditulis zaman Nabi SAW dan para sahabat. Sekiranya sunnah dapat dijadikan hujah, pasti Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulisnya. Demikian juga para sahabat dan tabi'in akan berusaha mengumpulkan dan melembagakannya. Para sahabat hanya diperintah untuk menulis Quran, tapi sebaliknya Rasulullah SAW justru melarang mereka untuk menulis hadis-hadis. Bahkan beliau memerintahkan untuk menghapuskannya bila bagi mereka yang sudah terlanjur menulisnya. Lepas tu dia buat hujah-hujah dia, 1, 2, 3 hujah menyatakan hadis Nabi suruh hapuskan kalau kita tulis. Itu dia punya dakwaan. Maka muka surat kita sambung tadi ni, muka surat 108 dia nak jawab bantahan dan tanggapan dalil ketiga yang kata zaman Nabi tak ada tulis hadis. Dia nak jawab. Apa jawapan dia? Kita tengok lagi sekali punya pelajaran. Wallahu a'lam.